Jadi bila Zulkarnain ni berjaya membina tembok, tembok pun siap dibina, maka Zulkarnain ni berkata suatu hari nanti dengan izin Allah, tembok ini akan diruntuhkan, dirobohkan. Dan percakapan Zulkarnain ni dirakamkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran. Bila runtuhnya tembok, maka Ya'juj wal Ma'juj ni pun keluarlah. Dan pada ketika itu Nabi Allah Isa alaihi salam berjaya membunuh Dajjal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Allah Isa supaya segera naik ke Bukit Thur di Palestin bersama tentera-tenteranya. Kerana Ya'juj wal Ma'juj ni dah keluar. Jadi ada orang tanya, bila Ya'juj wal Ma'juj ni dah keluar, apa je yang akan dilakukan oleh Ya'juj wal Ma'juj ni? Sudah pasti mereka ni akan melakukan kerosakan. Kerana apa sahaja kerosakan yang pernah dilakukan oleh manusia, itulah yang akan dilakukan oleh Ya'juj wal Ma'juj. Mencuri ke, merompak ke, membunuh ke dan sebagainya. Itulah yang akan dilakukan oleh Ya'juj wal Ma'juj. Dan ada setengah ulama mengatakan Ya'juj wal Ma'juj ni sesama mereka sendiri pun mereka akan melakukan kerosakan, kemusnahan. Sesama mereka sendiri akan membunuh sesama mereka sendiri, saling tak percaya dan sebagainya. Maka bila Nabi Allah Isa AS bersama tentera-tenteranya berada di puncak Bukit Thur ni, mereka ni meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada bahayanya Ya'juj wal Ma'juj ni. Dan lamanya mereka ni berada di Bukit Thur, ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka ni iaitu Nabi Allah Isa dan tentera-tenteranya berada di Bukit Thur sehinggalah bekalan makanan mereka habis. Aukamaqala. Lamalah mereka ada di Bukit Thur kerana nak menjauhkan diri daripada bahayanya Ya'juj wal Ma'juj ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu bantuan berbentuk ulat untuk memusnahkan segala geng-geng Ya'juj wal Ma'juj ni. Jadi bila semua Ya'juj wal Ma'juj ni dah mati dan musnah, maka Nabi Allah Isa pun turun daripada Bukit Thur. Bila Nabi Allah Isa turun, Nabi Allah Isa pun mendapati bumi ketika itu dipenuhi dengan bangkai Ya'juj wal Ma'juj sehingga nak berjalan pun susah. Maka naiklah balik Nabi Allah Isa lalu meminta sekali lagi pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang cukup-cukup lebat sehingga kan bumi ketika itu bersih daripada bangkai Ya'juj wal Ma'juj. Dan bila semua tu dah selesai, Nabi Allah Isa dan seluruh manusia pada ketika itu hidup seperti normal balik, hidup seperti biasa. Masih ada lagi orang yang Islam, masih ada lagi orang yang bukan Islam. Dan ada riwayat yang mengatakan Nabi Allah Isa ni akan hidup bersama umat Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun. Cuma kita tak tahulah bila, mungkin 50 tahun lagi ke, 100 tahun lagi ke, kita tak tahu bila. Dan pada zaman itu, zaman yang dipenuhi dengan keberkatan, keharmonian dan keamanan. Banyak hadis yang menceritakan bagaimana suasana pada zaman itu. Zaman yang Allah sangat memberkati bumi pada ketika itu. Allah mengeluarkan segala isi bumi supaya dapat dinikmati oleh semua masyarakat, semua manusia pada ketika itu. Kerana pada masa itu segala jenis kejahatan, segala jenis kemungkaran tak ada langsung. Jenayah tak ada, kemungkaran tak ada, hatta orang miskin pun tak ada pada ketika itu. Cuba kita bayangkanlah, yang pertama sekali, satu orang bila disemai benih di atas batu yang keras, dia akan dapati hasil daripada benih tu. Kita tak boleh nak bayarlah macam mana suburnya tanah pada ketika itu. Yang kedua, sebiji buah delima dapat dimakan, dapat dirasai, dapat dinikmati oleh berpuluh-puluh orang. Kalau pada zaman sekarang, buah delima, sebiji buah delima untuk seorang, ada setengah orang, tak cukup satu, mungkin tambah 2 dan 3 dan sebagainya. Tapi pada zaman tu, sebiji buah delima dapat dinikmati, dapat dimakan oleh berpuluh-puluh orang. Malah kulit daripada biji delima tu dapat dijadikan payung ketika hujan. Yang ketiga, segala unta-unta, segala jenis unta-unta akan duduk sekali dengan singa, harimau akan duduk sekali dengan lembu-lembu. Mereka pada ketika itu akan tengok serigala ni akan duduk sekali dengan kambing-kambing, dan anak-anak kecil akan bermain dengan ular-ular yang berbisa. Pada masa tu sudah tak jadi berbisa dah, kerana Allah sangat merahmati bumi pada ketika itu dan seisinya. Dan bila sahaja keamanan mula dirasai oleh seluruhnya, manusia sesama manusia boleh baik, haiwan sesama haiwan pun boleh berbaik, Nabi Isa pun wafat. Barulah akan tiba satu hantaran angin yang sangat halus, yang bila mana manusia yang ada iman dalam hati mereka menghidu angin tersebut, maka mereka ni akan mati. Maka pada ketika itu hanya akan tinggal orang yang bukan Islam sahaja, kerana kiamat ni akan dilihat oleh orang bukan Islam. Jangan pula kita ni bercita-cita nak melihat kiamat, tak, kerana orang yang akan melihat kiamat hanyalah orang yang bukan Islam.